sama ada selawat Ibrahimiyah kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad selawat wa ala ali Muhammad selawat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis, itu dipanggil selawat Ibrahimiyah. Itu antara bab tasyahud yang kita bincangkan sebelum ini. Dan tasyahud dan hukumnya makruh kita baca kuat. Selawat pun tak boleh baca kuat. Dalam mazhab Hanbali, dia tasyahud ni sampai mana yang wajib? Sampai assalamu alayna wa ala, sampai assalamu alayna wa ala sampai assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, kalau tak salah sajalah. Sebab itu tasyahud. Tapi kita sampai Allahumma salli ala Muhammad. Dia bukan sampai itu, tasyahud dia sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad tidak. Sebab dalam mazhab Hanbali yang wajib tasyahud. Dalam mazhab kita pun wajib tasyahud juga, tapi ada tambah selawat kepada Nabi untuk tahiyat akhirah. Doa pun disunatkan perlahan. Doa dalam solat ni melainkan doa kunut. Kita dah bincang doa kunut ni disunatkan kuat. Walaupun satu pendapat dalam mazhab Syafi'i kita kata doa kunut baca perlahan, imam pun baca perlahan. Sebab apa imam baca perlahan? Semua doa-doa dalam semayang semua baca perlahan. Doa dalam semayang semua baca perlahan. Jadi doa kunut pun baca dalam perlahan. Tapi pendapat tu pendapat tak kuat. Pendapat yang kuat dia kata baca kuat daripada awal sampai habis. Untuk imam lah. Untuk makmum memang tak baca kuat. Untuk semayang seorang pun tak baca kuat. Tak disunatkan baca kuat. Zikir solat. Zikir solat ni maksudnya zikir dalam semayang lah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, semua baca perlahan. Okey? Tasbih itu semua baca perlahan. Melainkan beberapa tempat lah, seperti mana kita baca doa kunut. Zikir lepas semayang pun perlahan juga. Sepatutnya perlahan zikir lepas semayang. Lepas daripada zikir, lepas daripada salam, zikir perlahan lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, Allahumma antas salam, secara perlahan. Cuma orang Melayu kita suka kuat-kuat. Sebab mungkin untuk meraihkan juga orang budaya Melayu kita, kalau tak baca, imam tak baca kuat, maka makmum pun takkan baca lah. Jadi sebab itu orang Melayu kita dia banyak ikut. Dia ikut. Imam tak baca, dia pun tak baca. Imam tak zikir 33 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, dia pun tak baca juga. Kalau orang Arab tak apa, dia zikir perlahan pun. Imam tak baca ke, imam baca dia tetap baca. Dia zikir sendiri, cepat, laju. Tapi kita imam ada hal, kita tak perlu ringkas. Itu budaya Melayu. Sebab tu kita kena kuatkan suara sikit. Bukan kuatkan suara tu sunnah, tapi kuatkan suara tu sebagai peringatan lah. Sekira-kira tak mengganggu makmum dekat belakang sedang sembahyang sunat, ada orang masbuk, sekira-kira tak mengganggu mereka. Walaupun memang ada hadis yang sahih daripada Ibnu Abbas, hadis Bukhari. Nabi baca kuat zikir. Tapi adakah Nabi baca kuat setiap kali lepas sembahyang? Nabi tak baca kuat zikir setiap kali lepas sembahyang. Nabi baca kuat tu untuk mengajar jemaah makmum je. Mungkin ada yang baru masuk Islam, ada tak tahu zikir, itu Nabi ajar beberapa kali, tapi taklah setiap kali sembahyang Nabi baca kuat. Walaupun memang ada hadis, cuma ulama kata lebih kepada mengajar jemaah. Kadang-kadang baca kuat ni boleh jadi haram tau, bila dia mengganggu orang lain. Dia sangat kuat. Sebab tu orang yang pekak ni boleh dikatakan diberikan uzuran untuk dia sembahyang secara berjemaah lah. Dia kalau sembahyang jemaah orang pekak, kita kata kalau tak mengganggu jemaah lain tak apa. Yang paling kita risau orang pekak. Orang yang pekak, dia sembahyang, kan dia kata ustaz, dia dengar ceramah, ustaz kata bacaan rukun qauli paling kurang telinga kena dengar. Dia kira nak telinga dia dengar. Dia nak jadi ukuran telinga dia pekak. Jadi kalau nak dengar, satu saf dengar, lagi kuat silap-silap, lagi kuat pada imam. Jadi sebab itu diberi keuzuran untuk dia datang sembahyang berjemaah lah orang seperti ni, orang pekak. Tapi kalau orang pekak yang tak mengganggu jemaah, dia mungkin dia tahu diri dia pekak, jadi dia pun baca perlahan. Kalau dia tahulah, dia baca perlahan. Selalu orang pekak ni dia rasa itu yang paling perlahan bagi dia. Sedangkan itu paling kuat daripada imam lagi. Jadi bila terlampau kuat ni boleh mengganggu imam, boleh mengganggu jemaah, hukumnya haram lah. Begitu yang berlaku. Kita kadang-kadang nak datang Jumaat ni, hari Jumaat datang awal baca surah Ghafir ni, baca kuat. Kena pula orang sedang sembahyang sunat. Ada orang nak dengar tazkirah Jumaat, dia kena nak baca Quran je.
Nak baca Quran, bacalah, tapi jangan kuat sangat ganggu orang. Kalau dia tak nak dengar tazkirah, tak apalah, tak nak dengar. Tapi yang paling afdal, dengarlah tazkirah. Sebab baca surah ni bila-bila boleh buat. Tak seperti sebelum jemaat. Lepas jemaat boleh baca surah Kahfi, lepas asar boleh, sebelum asar boleh, semua boleh. Tapi kalau tak nak dengar tazkirah, dia baca seorang dia pun tak apalah, bacalah, tapi jangan kuat sangat, mengganggu jemaah yang nak dengar tazkirah ataupun yang sedang sembahyang sunat. Sebab baca Quran tu sunat je. Baca Quran pun disunatkan perlahan. Dia pendek kata semua zikir disunatkan perlahan lah. Melainkan beberapa zikir disunatkan kuat. Macam kunut tadi, macam apa, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu kena kuat lah. Tak boleh labbaik Allahumma labbaik, tak boleh perlahan, kena kuat. Takbir hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pula Allahu Akbar, slow. Time zikir yang suruh kuat tak nak kuat. Tapi time zikir yang suruh kuat dia tak nak kuat. Yang tak suruh kuat, zikir lepas main, tu yang dia nak kuatkan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi sebenarnya tak perlu kuat. Kalau kuat pun imam akan letih ya. Dia akan letih tanpa kuat sangat. Sebab itu dalam doa ataupun zikir, hendak dia lebih rendah suara dia berbanding dengan bacaan Quran. Doa kunut ni imam disunatkan kuat daripada awal sampai akhir. Allahumma hdina fi man hadait. Sebahagian kita baca apa dah? Allahumma hdina fi man hadait. Ha tu dia panjang pula. Jadi ha tu pendek. Allahumma hdina fi man hadait. Kemudian kadang-kadang sebahagian imam, sebahagian kecil, selalu surau-surau lah, dia akan tukar ta dengan kaf belakang, dia main tukar je. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ta kadang-kadang tukar wa afina fi man afaik, dia main tukar dengan kaf je. Sebab dua-dua sifat huruf dia sama tu. Ta ada angin hamas, kaf pun ada angin juga hamas. At. Jadi ada angin. Jadi Allahumma hdina fi man hadait. Hadait tu tak ke kaf, dia main sebut dia, kira bunyi, asalkan bunyi keluar angin. Jadi kena perhatikan betul lah, hujung tu huruf apa, ta ke huruf kaf. Okey. Lepas tu doa kunut ni memang disunatkan kuat bagi imam daripada awal sampai habis. Tapi kuat dia tu tak seperti kuat baca Fatihah. Kalau baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, jangan Allahumma hdina fi man hadait, terlampau kuat sangat. Baca biasa je lah, rendah daripada suara bacaan Quran. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Dia memang kuat, tapi tak kuat seperti bacaan Quran. Jadi itu perbezaan antara baca Quran imam, baca Quran, baca Fatihah dengan zikir ataupun dengan doa kunut. Dia ada memanglah disunatkan kuat, tapi tak sekuat seperti mana bacaan Quran. Bacaan Quran nak kuat macam mana pun tak apa, tapi jangan terlampau kepala terlampau pusing sangatlah. Kadang-kadang dia nak taranum, dia nak lagukan taranum bacaan Fatihah sampai tergeleng-geleng kepala dia. Jadi bila geleng kepala ni, kepala kira anggota besar, jadi banyak kali sangat geleng, batal sembahyang lah. Banyak kali bergerak kepala sebab dia kira anggota besar. Kemudian kita berpindah kepada selepas daripada tahiyat ni, sebelum daripada kita nak pindah mengenai dengan salam tahallul, kita nak sambung sikit pada minggu lepas mengenai dengan beberapa perkara tentang apa, versi bacaan tahiyat ni terlampau banyak. Tuan-tuan puan-puan boleh lihatlah dalam kitab apa, Azkar Imam Nawawi, kitab Azkar, macam-macam versi dia sebutlah. Mazhab ni ambil ni, mazhab ni ambil ni. Cuma dia tak sebutkan mazhab mana ambil, tapi macam-macam pelbagai ulama ada yang mazhab ni ambil doa apa, ambil tasyahud, bacaan macam ni, bacaan macam ni. Tapi kita mazhab Syafi'i yang masyhurnya seperti kita belajar sekolah rendah adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dia macam-macam ada at-tahiyatu lillah, macam-macam adalah. Tu boleh lihat dalam kitab Azkar. Kemudian tentang tahiyat ni, sahabat-sahabat duduk belakang Nabi, dia baca at-tahiyatu lillah. Dia baca apa? Assalam, dia baca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Jadi Nabi kata Allah Ta'ala tak perlu kepada salam, kerana Allah Ta'ala itu sifat, nama dia adalah nama dia Assalam.
Nama Allah Ta'ala salah satu daripada Asma'ul Husna ada As-Salam. Jadi Nabi ajarlah cara at-tahiyat. Jadi itu yang banyak versi tu. Begitulah juga kita nak sambung mengenai dengan masalah tasyahud meletakkan jari kita. Kita dah bincang dah minggu yang lalu mengenai dengan peletakan jari lah ketika mana tasyahud. Kita lihat yang disunatkan adalah ada beberapa pendapat. Semua pendapat ni sunat. Sebab apa? Nabi sekali semayang Nabi buat cara macam ni, kali kedua Nabi buat macam ni, kali ketiga Nabi buat macam ni. Ulama kata semuanya sunat. Selagi mana dalam skop yang kita nak bagi tahu ni lah. Tapi kalau lebih daripada tu bukanlah. Tapi bukan satu, bukan dua, bahkan lebih daripada tu. Cuma ulama Syafi'i kita dia memilih yang afdalnya, yang masyhur adalah riwayat daripada Ibnu Umar. Dia kata apa? Nabi SAW apabila Nabi duduk tasyahud, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Nabi letak tangan kiri atas paha kiri. Wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna. Tangan kanan Nabi letak atas paha tangan kanan, paha kanan. Wa aqada salasatan wa khamsina wa asyara bis-sabbabah. Kemudian Nabi pun gunakan jari telunjuk dan juga ibu jari ni mengikut bilangan 53. Nanti kita akan sebutkan. Kita lihat satu riwayat dari Ibnu Zubair. Dia kata apabila Nabi duduk iftirash, iftarashal yusra wa nasabal yumna wa wada'a ibhamahu 'inda al-wusta. Ni duduk tahiyat awal. Apa yang Nabi buat? Wa wada'a ibhamahu 'inda al-wusta. Nabi akan meletakkan ibu jari dia di mana? Di jari tengah. Wa asyara bis-sabbabah. Kemudian jari tengah tegakkanlah seperti biasanya ketika sebut illallah. Cuma ulama kata kaifa yad'ul ibham, bagaimana letak ibu jari ni? Maka pendapat yang pertama, dia kata ibu jari ni letak di mana? Di bawah dan hujung, bawah hujung dan tepi. Bawah hujung dan tepi. Ni jari telunjuk, bawah hujung dan tepi. Jadi beginilah keadaan dia tepi. Inilah bilangan 53. Ini hadis daripada Ibnu Umar. Hadis ni pendapat mazhab Syafi'i kita ini yang paling kuat lah. Ini paling masyhur. Letak begini. Tapi kalau nak buat cara lain pun boleh. Itu pun sunat. Sebab Nabi tak buat satu je, Nabi buat banyak. Cuma yang kata ini sunat dan afdal. Kemudian yad'uha ala harfi asbih al-wusta li hadis Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu. Kita lihat ada juga yang letak jari ibu jari di atas harfu asbah al-wusta, iaitu jari tengah. Jari tengah. Jadi dia letak macam ni. Boleh juga. Dia buat satu bulatan. Boleh juga. Bulatan. Ini pun boleh. Yaqbidul khinsar wal binsar, jari kelingking, jari manis dia genggam, jari tengah pun genggam, dan dia hamparkan jari telunjuk dengan jari dan juga ibu jari, dua ni. Macam ni pun boleh. Ini pun boleh. Macam ni. Tapi tidak afdal, tapi sunat juga. Dua-dua dia ni lunjurkan jari. Sunat juga. Ada satu lagi yang kita bagi tahu tadi apa? Dia buat bulatan. Bulatan begini. Makna hujung jari ibu jari bertemu dengan hujung jari tengah. Summa aqada asabi'al khinsar wallati taliha wa halaqahu bi asbu'ihi al-wusta 'ala al-ibham. Hujung jari tengah dengan bertembung dengan jari dengan ibu jari jadi bulat. Jadi bulat. Itu pun boleh. Ataupun satu lagi di mana ibu jari letak kat jari tengah sini. Tadi kita kata letak sini, letak jari tengah, hujung jari tengah. Jadi beginilah. Boleh juga. Ibu jari letak di hujung jari tengah. Di hujung jari tengah. Boleh.
Tapi itu tidak afdal, tapi sunat juga lah. Ada beberapa pendapat lah. Jadi pendapat yang masyhur yang mana? Pendapat yang masyhurnya adalah ibu jari berada di tepi jari telunjuk ni, tepi betul-betul. Di tepi, di hujung. Itu yang afdal dan disunatkan. Okey. Kemudian semua yang lain tu kita dah bincangkanlah. Jari kena lunjurkan, kena rapat hadap ke arah kiblat semua, melainkan ketika rukuk saja. Kemudian kita nak bincang tentang perkara yang lain, iaitu mengenai dengan tasyahud. Bukan tasyahud, mengenai dengan salam. Salam perkara yang penting. Dalam mazhab Hanafi, salam kalau seseorang yang dah sedang baca tahiyat, tak sempat bersalam, terkentut, dia kira sah sembahyang tu. Sah, tak perlu salam pun tak apa. Tapi mazhab kita tak boleh, mesti kena salam, wajib. Cuma mengenai dengan tahiyat lagi, kita nak bincang sikit lagi. Tahiyat ni, adakah perlu tertib? Tertib tak, tidak perlulah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Sepatutnya lepas tu assalamualaikum. Kadang-kadang kita buat assalamualaikum, kemudian assalamualaikum. Yang atas letak bawah, yang bawah letak atas. Tak apa. Tertib tak wajib. Tak macam Fatihah. Fatihah wajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kena ikut turutan ayat pertama, kedua, itu tertib. Tapi untuk tahiyat tak perlu tertib. Tertib tu sunat. Kemudian bagi orang yang tak boleh tahiyat ni, dia tak boleh baca bahasa Arab, mungkin baru masuk Islam, itu kena belajar fiqhul mu'allaf lah, mengenai dengan orang yang baru masuk Islam pula, fiqh sembahyang orang baru masuk Islam. Jadi untuk mereka yang baru masuk Islam ke, ataupun dah lama masuk Islam, baru nak kenal agama, untuk orang seperti ini adalah dia boleh terjemah dalam bahasa dia untuk bacaan tahiyat dan juga bacaan selawat, boleh terjemah bahasa dia. Tapi dalam masa yang sama, dia kena belajar lah. Jangan dia berpada dengan bahasa dia sampai setahun. Dia semayang baca bahasa dia, itu tidak dibenarkan. Sebab dalam tahiyat ataupun dalam selawat ketika tahiyat akhir, ini perlu diterjemahkan, tapi dalam masa yang sama hendaklah dia usaha untuk belajar sampai pandai. Di mana dia dalam proses belajar. Kalau dia dah berhenti belajar, tak nak belajar dah, dia nak baca terjemah bahasa dia, itu tidak dibenarkan lah. Mana maksudnya dibenarkan terjemah tahiyat bagi orang yang tak boleh baca dalam bahasa Arab, tapi ketika itu dia masih dalam belajar, masih belajar lagi. Kalau dekat tempat orang asli ni, guru-guru, ustaz-ustaz datang mengajar solat, mengajar semua, tapi dengan syarat lah, mereka pejabat agama akan bagi duit dulu. Mana siapa yang datang kuliah malam ni, daftar nama, dapat duit, barulah dia semangat datang, penuh masjid surau. Tapi kalau tengok allowance sebulan dah tak ada, bulan depan memang tak nak lah datang. Bulan depan tinggal ustaz seorang je mengajar, orang lain semua tak nak datang. Sebab dia kata allowance sepatutnya dapat, kami datang ni setiap minggu datang kuliah. Jadi dia kena dalam proses belajar baru boleh terjemah dalam bahasa Melayu. Jangan dah berhenti dah belajar, memang tak nak belajar, nak bahasa Melayu, itu tidak dibenarkan. Berbeza dengan Fatihah. Fatihah tak boleh terjemah bahasa Melayu sebab dia ayat Quran. Sebab tu kita pun di Malaysia kita pun tidak dibenarkan terjemah Quran dalam bahasa Melayu. Maksud terjemah dalam bahasa Melayu tu maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin. L H A M alhamdiyu. Jadi macam mana kita nak sebut ha tu dengan ha lain, tapi kita tulis bahasa Melayu sama je. Jadi sebab tu tak boleh diterjemah bahasa Melayu untuk bacaan Quran, tak boleh terjemahkan bahasa Melayu. Sebab bacaan Quran kita dah bincang dulu mengenai surah Al-Fatihah. Kalau dia tak mampu macam mana? Dia bacalah ayat-ayat apa yang dia mampu. Dia mampu bismillahirrahmanirrahim. Ulang ayat tu lah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ulang sampai kira-kira huruf ataupun kadar lama tu seperti orang baca Fatihah. Maka habislah. Baca bismillah. Kalau di sembahyang jemaah lagi senang. Imam baca surah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sembahyang zuhur dengan imam, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang dia boleh itu je.
Kalau tak boleh langsung, jangan boleh subhanallah, subhanallah lah, subhanallah, 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 subhanallah sampai imam rukuk. Kalau tak boleh juga, diam je lah. Diam je. Sampai imam rukuk, dia rukuk. Imam i'tidal, dia pun i'tidal sekali. Dia tak baca apa-apa, dia ikut je imam. Itu bagi orang tak tahu langsung lah. Okey, sekarang kita masuk tahiyat, masuk salam. Salam ni perkara yang penting. Sebab salam ni ada, kita panggil salam tahallul. Dalam haji pun ada tahallul, dipanggil tahallul awal, tahallul sani. Tahallul awal maknanya, tahallul awal ni kita kena cukur. Tahallul sani dia akan jadi secara sendiri dia. Secara sendiri dia akan jadi tahallul sani. Maknanya benda yang halal, benda yang haram akan jadi halal. Tahallul awal benda yang haram juga sebelum ni tapi jadi halal, tapi bukan semua, separuh. Dan tahallul sani semua yang haram sebelum ni semua akan jadi halal 100%. Dalam sembahyang pun ada tahallul juga, dipanggil sebagai salam tahallul. Salam yang menghalal, tahallul tu makna apa? Menghalalkan. Salam yang mengharamkan. Salam yang menghalalkan benda yang haram. Sekarang sebelum ni kita belajar takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan semua perkara yang halal. Apa perkara yang halal? Makan halal, minum halal, bercakap halal, tapi tak boleh buat ketika semayang. Jadi sekarang ni kita nak sudahi dengan salam, dipanggil sebagai salam tahallul. Salam tahallul ini adalah salam yang salam tahallul apa dia? Salam yang menghalalkan perkara yang tak boleh cakap, tak boleh makan, tak boleh minum, sekarang sudah halal. Beri salam ni yang wajibnya adalah assalamualaikum. Sudah cukup. Kalau assalam belum cukup lagi, assalamualaikum itu paling kurang. Nak sempurna lagi warahmatullah, nak sempurna lagi wabarakatuh. Cuma wabarakatuh ni memanglah pendapat satu jemaah yang ramai juga di kalangan ulama mazhab Syafi'i, kata boleh tambah wabarakatuh. Cuma pendapat Ibnu Hajar dalam mazhab Syafi'i, kata Ibnu Hajar, dia kata tambah wa barakatuh tu hanya disunatkan ketika salam, ketika solat jenazah je. Solat jenazah, kalau kita nak beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disunatkan tambah pada solat jenazah. Selain solat jenazah tidak disunatkan, pendapat Ibnu Hajar lah. Tapi sebenarnya di Malaysia kita tak biasa dengan wabarakatuh ni. Kalau di negara Yaman, sembahyang jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia akan sebut wabarakatuh. Okey. Kemudian salam ni tak disunatkan panjang-panjang tau. Kerana dia akan hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ni nak dekat dengan makruh lah. Sebab dia salam tu assalamualaikum warahmatullahi, panjang pula, panjang sangat. Jadi beri salam macam biasa, assalamualaikum warahmatullahi, biasa. Panjang jadi khilaful aula, dah dekat dengan makruh lah, mana bertentangan dengan perkara yang makruh. Okey. Begitu juga azan pun kita panggil, dalam istilah azan dipanggil sebagai tamtid. Tamtid ni maksudnya terlampau lenggok sangat. Lenggok tu boleh, tapi jangan terlampau lenggok sangat, maka jadi makruh. Makruh azan terlampau lenggok sangat. Antara dalam solat ada beberapa perkara yang mana imam tak buat, makmum disunatkan buat. Tapi ada beberapa perkara imam tak buat, makmum tak boleh buat. Contoh yang kita bincang sebelum ni lah, ketika sujud tilawah tu sunat, tapi imam tak nak buat benda sunat. Tak nak sujud tilawah, dia baca surah sejadah dah bagi jemaat, tak nak sujud tilawah, tak nak sujud sejadah. Jadi makmum dia nak sujud, dia tak boleh sujud. Kalau sujud batal sebenarnya sebab imam tak buat. Tapi ada beberapa perkara yang kita bincang juga sebelum ni, minggu-minggu lalu. Contohnya ketika duduk istirahat, duduk seketika, imam bangun daripada sujud, nak bangun ke rakaat berikutnya, imam terus dia bangun. Dia tak duduk seketika dulu kemudian baru bangun. Sepatutnya kita bangun sujud yang kedua, kita kena duduk sekejap dulu, barulah kita bangun. Tapi imam dia tak buat, dia terus bangun je. Tetap makmum disunatkan untuk duduk seketika juga, walaupun imam tak buat. Begitu juga dengan salam. Salam ni
imam assalamualaikum warahmatullah. Tengok diam. Ingat ke imam rebah ke apa? Lepas tu imam zikir. Dia nak beri salam sekali je. Jadi untuk imam tak buat salam kedua tak apa. Makmum disunatkan buat. Dia tidak batal solat, tak batal solat walaupun imam tak buat, makmum tetap disunatkan buat. Jadi maksudnya kita nak bagi tahu bukan semua perkara yang imam tak buat makmum tak boleh buat. Ada juga perkara yang imam tak buat makmum disunatkan buat. Cuma cara nak beri salam ada perkara antara sunatnya. Ulama Syafi'i kita kata apa? Ketika sebut assalamu sebelah kita, dia boleh nampak muka kita lah. Orang sebelah dia nampak muka. Sebab kadang-kadang dia beri salam sikit je, orang pun tak cap, ni macam sebelum ni macam apa? Biasa nampak ni. Tapi bila kita kalihkan semua kepala kita, jadi orang tu akan cam kita. Jadi itu yang disunatkan. Jadi kalau orang belakang kita, dia boleh nampak pipi kita semua sekali. Itu maksud dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kepala tu bergerak habislah. Jangan dada sekali, dada hadap ke arah kiblat. Dada. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, dada sekali. Dada tetap hadap ke arah kiblat, kepala je bergerak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi assalamualaikum, bila sebut assalamualaikum, itu adalah kadar paling kurang untuk kita baca tahiyat akhir. Bila kadar paling kurang, jadi sebab itu lepas assalamualaikum warahmatullahi baru kita kalih ke sebelah kanan. Sebab apa tau? Sebab dalam sembahyang tak boleh kita kalih. Dalam sembahyang tak boleh kita pusing kanan pusing kiri. Jadi maksudnya dah lepas sempurna dah assalamualaikum, seolah-olah kita dah habis sembahyang dah. Assalamualaikum, sudah habis sembahyang dah. Kemudian baru warahmatullahi. Maknanya kita dah habis dah sembahyang. Jadi kita pusing ke arah kanan. Kemudian berhenti sekadar subhanallah. Sekejap lah, makna berhenti sekejap lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi sebahagian kitab fiqh dia ada sebut pula assalamualaikum warahmatullahi. Baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi benda itu tak ada dalam hadis lah. Doa-doa tu. Doa tu lepas sembahyang. Kalau bagi saya doa tersebut lebih baik baca selepas tahiyat akhir sebelum beri salam. Sebab Nabi pun ada doa tu juga, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nabi ada doa tu juga selepas daripada tahiyat, sebelum daripada beri salam. Selepas tahiyat sebelum beri salam. Nabi baca doa tu. Tapi orang Melayu kita dia buat assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ada buat yang tu kan? Ada sebab dalam kitab fiqh dia sebut. Tapi dalam apa hadis dia sebutnya selepas tahiyat. Selepas bacaan tahiyat akhir dah habis, sebelum beri salam baca doa tu. Lepas begitu juga salam belah kiri, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita pusing sebelah kiri lah, pusing habis sebelah kiri. Kemudian baru kita sapu kepala kita lah, sapu muka, bukan sapu kepala, sapu muka. Tapi hadis sapu muka ni sebenarnya hadis lemah. Tapi tak apalah. Nabi sapu muka. Sebab ada orang kata sapu muka ni sebab zaman Nabi mana ada ni kapet, pasir, jadi sapu muka. Jadi yang ada lagi yang kata Nabi sapu muka tu, Nabi baca doa lagi. Bismillahilladzi la ilaha illahu Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Panjang doa tu. Bismillahilladzi la ilaha illahu Bismillahilladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Ini ada dua pendapat tau. Dekat Malaysia kita pun ada dua pendapat juga. Satu golongan muda, satu golongan tua. Golongan tua kata hadis tu hadis lemah, boleh diamalkan. Jadi hadis lemah boleh kita amalkan lah. Makna lepas beri salam, kita sapu muka kita. Kemudian kita baca doa tu. Itu hadis yang lemah. Golongan tua kita katalah. Golongan muda kita di Malaysia dia kata tak boleh. Sebab hadis tu bukan lemah biasa-biasa, sangat lemah. Sebab hadis ni ada dua tau. Satu hadis lemah. Hadis lemah yang biasa boleh digunakan sebagai fadilat ataupun fadail.
untuk sebagai tarhib bolehlah, untuk menggalakkan orang, untuk menakutkan orang, ataupun untuk memberi kelebihan sesuatu perkara kalau kita buat, boleh. Itu hadis yang lemah biasa-biasa. Tapi hadis yang sangat lemah ni dia ada kategori dia, macam hadis matruk, lagi hadis apa lagi, mungkar. Hadis-hadis ni kategori dia sangat lemah dan tak boleh diamalkan. Jadi sebab itu golongan muda kita kata, golongan muda kita, dia kata tak boleh sapu tangan, sapu muka lepas solat. Sebab hadis tu hadis yang sangat lemah dan tak boleh kita nisbahkan kepada Nabi SAW. Jadi macam mana kita nak buat kesimpulan? Kita kata bab hadis ni ijtihad tau. Ijtihad ni mana ada ulama kata hadis ni lemah, ada ulama kata hadis ni sangat lemah. Jadi yang mana majlis ulama ni atas apa ilmu dia, atas kajian dia tengok periwayat hadis, kemudian dia kata hadis ni hadis yang lemah biasa. Kemudian dia ulama lain pula dia buat kajian ijtihad dia kata hadis ini adalah hadis yang sangat lemah dan tak boleh diamalkan, tak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna ijtihad lah. Tapi memang kalau kita lihat hadis tersebut, majoriti ulama-ulama hadis ni dia mengatakan hadis tersebut hadis yang sangat lemah lah. Mana tak boleh diamalkan. Tapi kalau golongan tua kita kata tak apa, hadis lemah biasa, tak apalah, terimalah. Sebab apa? Ijtihad ulama-ulama ada dua. Satu yang kata lemah biasa, satu kata lemah sangat. Ramai yang buat. Sebab itu dalam saya ada terbaca dalam irsyad, dalam irsyad fatwa, dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu fatwa Syafi'i dia memang ada buat, tapi mengikut satu lagi hadis ke apa, dia kata kalau ikut sandaran hadis dia bagi tahu lah. Tapi dia kata yang sapu tangan selepas sembahyang tu fatwa adalah fatwa dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi maknanya ambil langkah yang sederhana lah. Makna fatwa Syafi'i ada, cuma kita kata tidak berapa kuat lah, tak apalah. Ya? Angguk dia kita beri salam biasa, tegak je. Tegak, Assalamualaikum warahmatullahi. Bergerak gitu, dia tegak, Assalamualaikum warahmatullahi. Pusing balik, Assalamualaikum warahmatullahi. Pusing je. Dia jangan angguk. Dia macam takbir juga. Sebagai orang dia takbir mesti kena sentuh cuping. Jari dia kena sentuh cuping telinga. Kalau tak macam tak sah sebenarnya dia. Sepatutnya yang sunatnya ibu jari ni setentang dengan cuping telinga kita, Allahu Akbar. Tapi sebahagian kita dia mesti kena sentuh agak sikit. Allah dia kena sentuh juga. Jadi sepatutnya tak boleh sentuh pun. Macam ni je, Allahu Akbar. Begitu juga dalam beri salam ni, sebahagian kita Assalamualaikum, dia rasa macam tak sah. Dia kena Assalamualaikum, kena angguk. Jadi sepatut kita tak perlu angguk lah. Tegak je, tak perlu angguk. Kalau angguk yang kuat dikira satu pergerakan besar lah. Assalamualaikum dikira satu pergerakan besar. Kalau angguk kuat lah. Kalau angguk sikit taklah dikira pergerakan mana pun, sikit. Tapi sepatut Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kalau berlebihan tak menjejaskan solat, dia jadi makruh lah. Sebab dia bergerak sekali je. Dia bergerak sekali. Kalau bergerak yang 3 kali berturut-turut, batal lah. Assalamualaikum. Kalau bergerak berturut-turut, batal. Sekarang kita bergerak sekali, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ni memang kena bergerak pun. Dia bergerak, cuma tempat yang tak perlu gerak dia gerak sekali. Dikira sekali je lah. Tapi kalau 3 kali berturut-turut, batal lah. Kemudian bila kita dah beri salam pertama, tiba-tiba terkentut, batal wudu. Maka kalau kita beri salam yang kedua, hukumnya haram, berdosa dan haram. Sebab apa?
Bila kita dah beri salam pertama dah habis semayang dah. Kira dah sah dah semayang. Assalamualaikum, terkentut. Kira sah dah semayang sebab dah assalamualaikum. Tapi kita cuba usahakan nak beri salam yang kedua, seolah-olah kita nak kembali dalam solat, maka hukumnya haram. Haram sebab seolah-olah kita masih dalam semayang. Sebenarnya kita bukan dalam semayang. Macam orang batal semayang lah. Dia dah terkentut dah, tapi dia duduk je semayang. Dia kata aku nak keluar menengok soh panjang sangat. 9-10 soh belakang. Ikut dari imam. Lepas imam habis semayang nanti, aku ambil wuduk, semayang sekali lagi. Sebenarnya perbuatan dia tu macam main-main dengan solat al-haram lah. Sebab dia batal semayang. Dia bila batal semayang, dia kena keluar. Dia mana boleh buat rukuk, buat sujud, tak boleh. Haram. Kerana dia mempersendakan solat. Jadi dia kena keluar. Kalau tak boleh keluar, boleh keluar. Dia tak semestinya keluar ikut belakang. Tepi boleh. Potong cross lah. Cross terus. Pergi cari soh depan. Nak cari soh depan, ganggu orang lah. Tapi kalau dia memang betul-betul nampak daripada luar, memang soh hujung tu memang ada kosong, itu boleh dia terus masuk. Begitu juga orang yang batal, dia baru terus dia keluar. Tapi yang paling baik dia kena ikut belakang lah. Ataupun kalau dekat dengan pintu, dia kena keluar ikut pintu lah. Kalau dekat, kalau jauh, ataupun memang tak ada jalan lain dah, memang terpaksa lalu depan orang semayang, lalulah. Tapi hati-hati tau. Sebab bila orang semayang ni, kadang-kadang dia letak spek di depan, handset di depan. Kalau kita terpijak spek dia, susah lah. Terpijak spek handset dia payah. Sebab tu bila semayang orang pakai spek, jangan letak bawah. Tak dia kalau tahan ni, kalau tahan dia tak ada hak tahan tau. Sebab dia tak ada hak untuk ni tahan. Sebab kemungkinan orang tu dia batal wudu. Tapi kalau kita semayang seorang sunat, semayang sunat seorang sini, tiba-tiba ada orang lalu, kita ada hak lah halang. Tapi kalau tengah semayang jemaah, kita tak ada hak halang. Kemungkinan dia ada urusan dia, sakit perut ke, apa benda ke. Jadi kita tak ada hak halang tu. Darurat. Mana boleh lalu Ustaz? Boleh lalu. Tapi dia kena cari juga jalan lain. Kalau tak ada jalan lain, cross lintas depan orang semayang. Saya dulu ada dulu lah. Saya tak tahu mana punya ustaz kita dia dengar. Kalau kita kan dulu kan sebelum PKP ni main jarak-jarak, dia cakap kalau kita terbatas kat depan tu, jemaah yang lain boleh lah mengending sikit ke apa ke, tak boleh ke boleh tak? Apa kita bagi ruang kat dia? Macam mengending sikit ke. Bagi ruang dekat dia supaya ni keluar. Boleh tak, bukannya cengek badan, sikit juga lah. Mana bila kita sikit, orang sebelah kita sikit, boleh lalu. Sikit je, bagi sikit. Jangan sampai cengek badan kita pula. Bagi sikit je lah. Okey, Haji Kasim minggu lepas suruh kita betulkan bacaan sikit lah. Kita betul bacaan sikit lah. Jadi bacaan ni penting tau. Sebab bacaan penting. Sebab dia sebenarnya bacaan ni dalam kelas lain sebetulnya, dalam kelas bacaan tajwid. Tapi kita tak apa, kita boleh lah. Kita baca surah Al-Fatihah tu. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jangan bismillah. Macam kita beri salam lepas sembahyang enggak? Kita beri salam lepas sembahyang, Assalamualaikum. Assalam. Tekan Assalamualaikum. Assalam, jangan Assalamualaikum. Bunyi se je. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap ra yang baris atas dia kena tebal lah. Ra baris, cara kita nak tebal ni, cara yang mudahnya, cara yang paling mudah lah, kita muncungkan mulut lah. Tapi kalau orang dah betul-betul expert, dia tak perlu muncungkan mulut lah, dia boleh tebal sendiri. Tapi bagi orang baru belajar, maka cara dia nak tebalkan ra kena muncung mulut. Kalau kita tak muncung mulut, kita jadi ra. Muncung ra. Ar-Rahman, bukan rah. Jadi kita muncung mulut.
Sebab ra tu baris atas tu. Bismillahirrahman. Ar-Rahman, ra tu baris atas. Nir-Rahim. Nun tu yang baris bawah. Ra baris atas. Ra bersabdu. Jadi setiap ra yang bersabdu berbaris atas, kita kena tebalkan muncul mulut. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, mim tutup mulut lah. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi hing, bunyi hing. Tutup mulut, him. Tutup mulut, rapat. Sebab mim. Kemudian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alham. Sebab orang Melayu kita kadang-kadang dia banyak juga, dia bunyi le tu, ale. Jadi le tu kita buangkan. Alham. Jangan alham. Alham. Ha. Kemudian dia ada dua ha tu. Satu alhamdulillahi. Hi tu tebal. Hi tu daripada apa? Dada kita. Hi Rabbil Alamin. Tapi ha tu pedas. Alhamdulillah. Ha. Bukan ha. Alhamdulillahi. Hi daripada dada. Hi Rabbil Alamin. Ra tu tebal tau. Sebab ra tu baris atas. Jangan ra. Jangan ra. Ra. Muncung mulut. Muncung jadi Rabbil. Rabbil. Sekali lagi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, perbezaan yang ketara pada ha dengan hi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Rabbil Alamin ain ni kita tak perlu tekan sangat. Tak kita tengok tekan sangat, biasa je. Sebab makhraj huruf ain ni dekat halqum kita ni alamin. Cara yang betul sebut huruf ain ni, kita tutup hidung kita masih bunyi ain. Kalau kita tutup alhamdulillah rabbil berhenti. Mana ain bukan daripada hidung, daripada mulut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bunyi daripada mulut, bukan hidung. Kalau kita alhamdulillah rabbil sekat, maknanya tidak berapa tepat lah. Tapi dari segi bacaan kita sah je tau. Mana saya nak sebut, jangan lepas ni semayang was-was pula. Alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil jadi was-was pula. Jadi kata ustaz ajar sebelum ni ain kena sebut betul. Jadi kita nak yang apa, yang paling sempurna lah. Tapi kalau kita dah bunyi hidung, bunyi je lah. Tapi kita nak berkata yang tepatnya bukan pada hidung bunyi dia. Tepat bunyi pada mulut. Sebab makhraj dekat ni, dekat halqum, bukan dekat hidung. Jadi kalau kita baca, kalau nak praktis luar pada semayang lah, bukan dalam semayang. Dalam semayang jadi was-was lah. Imam dah sujud, dia belum habis Fatihah lagi. Susah ayat tu. Okey, sekali lagi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra tu pun baris atas juga. Jadi muncul mulut tebal Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim tutup mulut lah. Him. Ar-Rahmanir-Rahim. Nun tu baris bawah, ra tetap baris atas. Jadi jangan kita nipihkan ra tu, ra baris atas. Yang nun tu yang baris bawah. Jadi ra tetap tebal lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni kena jelas juga ni. Sebahagian orang dia baca ni tu nak macam nak tebal nu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni dengan nu dekat-dekat lah. Nur. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Yang ya kena tekan sikit lah. Tapi janganlah terlampau tekan. Ya, jangan tekan sangat. Dia punya tekan tu terlampau tekan sangat. Tekan sikit je. Iyyaka jangan terlampau tekan sangatlah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin dia makhraj huruf sin. Bismillah. Sin makhraj huruf sin. Macam mana kita nak tahu makhraj huruf sin? Kita letakkan hamzah sebelum dia, kemudian kita matikan. Jadi hamzah sin ataupun alif sin. Jadi as. Jadi lidah kita, lidah ni pangkal lidah kita, hujung lidah ni kena dekat pangkal gigi bawah. Gigi bawah depan, gigi bawah depan. As. Jadi as. Nasta'in. Lidah kena, hujung lidah kena gigi bawah. Nasta'in. Dia sebab ada sifat apa? Hamas. Angin ada. Ada hemburan tu lah. Hamas Nasta'in. Ain pun sama juga. Ain tu kita dah sebut tadi lah, makhraj dia bukan kat hidung. Kalau sangkut, maknanya dia bunyi hidung lah. Sepatutnya tak bunyi hidung, dia bunyi mulut. Nasta'in. Maknanya bunyi mulut. Kalau bunyi hidung, maknanya dia silap. Tapi taklah batal semayang lah. Jangan kita kata ustaz kata silap batal semayang, jenuh lah. Jadi maknanya bukan dia tak batal semayang. Cuma kita nak sebutan yang betul dan begitulah. Sekali lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Sebab sebahagian kita sebut ihdina. Sebab dia kata imam pun Mekah baca tu tak, kita baca lah. Jangan dengan Ihdina. Ihdinas sira. Sad kena tebal Sad dia dipanggil huruf isti'ala. Huruf isti'ala ni ada berapa? 7 ke 8. Ada sad, ghin, qaf, hin, kha, ahu. Bukan tu. Itu huruf izhar. Dia ada nama apa? Syakhsin. Apa nama? Saya lupa lah. Huruf isti'ala sama ada za, ta. Jadi huruf isti'ala ni dia semua tebal tau. Huruf isti'ala ni dia semua tebal. Dia baris atas pun tebal, baris bawah pun tebal, baris depan pun tebal. Baris bawah pun sepatutnya nipis tapi kena tebal. Tapi tebal je tak sama tebal baris atas lah. Contoh kita baca ihdinas siratal mustaqim. Qim tu qaf tu huruf isti'ala tau. Huruf isti'ala memang tebal. Qa kan muncul mulut qa, qu. Dia tebal. Tapi mustaqim dia tebal juga tapi tak setebal baris atas dengan baris depan. Jadi maknanya dia nipis sikit. Tapi janganlah kita tebal, kita kata qaf tu huruf isti'ala kena tebal. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tebal sangat. Mustaqim tebal sangat. Dia macam nak huruf kaf. Mustaqim sikit je. Qaf tu nak macam huruf kaf sebab dia baris bawah ni dia hampir kepada nipis lah tapi masih tebal. Mustaqim. Sekali lagi ihdinas siratal mustaqim. Dia macam nak kaf. Tapi kalau kita baca tebal pun sah lah. Cuma dari segi sebutan kita lah. Sebab tapi jangan terlampau nipis lah. Kalau terlampau nipis jadi huruf kaf salah. Itu jadi Fatihah kita batal lah. Maka baca ihdinas siratal mustaqim. Itu jadi kaf lah. Jadi kalau kaf tu boleh batal semayang sebab kaf tu memang lain makna dia. Tak tahulah dalam bahasa Arab ada apa makna ke tak. Kalau ada berubah makna boleh batal solat. Kalau tak berubah makna tak batal solat. Kemudian ihdinas sira, kan ra tu baris atas. Tebal lagi. Dia dengan ihdinas sira. Sira tu nipis. Ra kena muncung, sira. Muncung sebab dia tebal.
Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Hilanglah bunyi dah. Okey Sad pun tebal juga. Sad dia pada ihdinas sirah. Si. Dia sad dia sebenarnya huruf sin, sad, zai, makhraj je sama, cuma sifat huruf dia lain. Makhraj sama je. Macam mana kita nak tahu, kita matikan semua sekali. Az, as, as, semua sama. Cuma sifat dia lain. Macam sad sifat dia tebal, jadi as jadi tebal. As, jadi mulut kita rasa apa? Penuh. As. Kalau as, kalau kita lebarkan mulut, jadi sin, as. Jadi nipis, as. Kalau sad jadi tebal, sifat dia tebal lah. Tebal. Siro, jadi si, siro. Si itu tebal. Kalau si dia tebal, dia macam kita muncung juga lah sikit lah. Sebab macam kita nak muncung juga sikit. Siro, tebal. Kalau sin jadi nipis, si. Si jadi kita lebarkan bibir kita. Si, siro. Si tu huruf sin, siro. Jadi sin tu kita nipihkan. Kalau sad kita jadi penuhkan mulut kita. Siratal, siro, ra tu baris atas, tebal juga siro. Ra muncung. Kalau kita tak muncung jadi sira. Sira. Dia siro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang sebahagian kita kadang-kadang silap dekat an'am tu, dia baca an'am, an'am, dia ada na tu, an'am. Sepatutnya an'am, matikan. Sebab pantulan orang Melayu kita kadang banyak juga pantulan dia. Sepatut an'am, dia an'am. An'am ta'alaihim. An tu hamzah, hamzah an. Am dekat tengah halqum ni, am tengah halqum. Ain, am. Sama juga. Kalau kita sangkut, tutup pula. Maknanya bukan bunyi daripada hidung. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dalam Fatihah ni huruf sa tak ada. Sa tak ada. Sa dengan dha. Dha pun tak ada juga dalam Fatihah. Jadi ladzi, ta ni huruf isti'la tebal. Macam mana kita nak sebut tebal? Bukan ta tu tebal juga lah, tapi dia tak penuh mulut tau. Sebab huruf isti'la ni kita kena penuhkan mulut kita. Ta. Jadi bila kita sebut pipi kita apa? Bergegar. Sebab apa? Sebab tebal. Siratal ladzi, ta. Dia jadi bergegar sebab dia huruf tebal, penuh mulut kita. Ta. Sebab ta ni sifat dia tebal. Tak kira baris atas ke, baris bawah ke, baris depan, semua tebal. Ta, tu. Kalau tak, dia akan sama dengan ta. Kalau kita nipihkan dia, ta, ta. Tu, tu. Tu, ta, tu. Kalau tebal, tu. Kalau ta baris bawah, ti. Kalau ta baris bawah, ti. Tebal. Tapi tebal sikit lah, taklah tebal sangat. Jadi cara dia siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzi, zai tu, zai kecil tu. Bila zai kecil ni pangkat apa nama ni, hujung lidah sentuh gigi atas. Dia sebab makhraj dia sama tu, apa nama, zal, fa. Apa? Zal, fa, dha. Tiga ni sama lah. Zal, fa, dha. Macam mana kita nak tahu kita matikan semua tiga-tiga huruf ni? Alif dengan sa, as. Mana sentuh gigi atas ni? Gigi atas. Pangkal lidah sentuh pangkal gigi atas, as. Kita sebut huruf apa? Zal, az. Kemudian kalau dha, az. Sadaqallahul azim.
Lidah kita sentuh gigi atas azim. Jangan azim. Bukan azim. Lidah sentuh gigi atas azim. Jadi ketika mana baca siratal ladzi pun, al-ladzi tu lidah, hujung lidah sentuh gigi atas lah. Pangkal gigi atas. Gigi atas. Siratal ladzi. Kalau keluar lidah sikit tak apalah. Sikit keluar lidah. Walaupun sebahagiannya tak, dia kata jangan keluar lidah. Kalau keluar lidah jadi makhraj lain. Keluar sikit tak apalah. Kalau keluar jadi apa? Sifat dia lain. Tapi tak apa, kita keluar sikit je. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi. Kemudian rin pun huruf isti'ala agak tebal tau. Jangan ghairil, roy. Dia muncung mulut lah, ghairil. Dia muncung. Sebab apa? Sebab dia huruf tebal, rin, huruf isti'ala. Ghairil. Tapi ril kena bukakan bibir. Sebab dia nipis. Ra baris bawah. Kita bagi tahu ra baris atas ra. Muncung mulut tebal ra. Ra baris depan ru. Ra baris bawah kena buka bibir, kena lebarkan bibir, ri. Jadi Roy itu tebal lah. Roy ri kena bukakan bibir, lebarkan bibir, ri. Macam kita apa senyum lah. Roy ril kena nipis. Sebab kita nak nampakkan kenipisan dia tu, ra kena lebarkan bibir. Jadi Roy ril mau tebal sebab rin tu mati. Jadi macam kita muncungkan sikitlah, mau bubi alaihim. Bu tu lidah sentuhlah belah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Gigi sentuh gigi tepi lah, kanan atau kiri lah. Ghairil maghdubi alaihim. Dha tu yang tebal. Jangan walau tu dah jadi lam tu tebal sekali. Lam tu nipis. Lam tu nipis la. Masuk dengan dha tu yang tebal. Walau Dhalin. 6 harakat. Nak masuk 6 harakat tu barulah angkat lidah sikit. Dhalin. Sikitlah. Dhalin. Sekali lagi Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian amin lah. Habis lah. Amin. Amin ni disunatkan selepas Fatihah, tak kira dalam sembahyang, luar sembahyang disunatkan amin. Tapi sebutan amin kita dah bincang dulu dalam bab solat. Sebutan dia panjangkan a, panjangkan min. Amin. Walaupun amin betul juga, tapi yang afdalnya a 2 harakat, min pun panjang juga. Min tu terpulang lah 2 ke 4 ke 6 terpulang. Boleh sikit-sikit dulu lah. Okey. Tapi untuk praktis tu bukan kita praktis dalam ni tau. Solat, luar daripada solat. Kalau kita praktis dalam solat, insya-Allah sembahyang zuhur kita setengah jam. Okey, subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.